Baiklah, kembali bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi. Pertemuan kita merupakan 30 April bersamaan dengan 17 Ramadan dan seperti biasa, hari ini kita akan bawakan satu segmen mengenai segmen Bruset, iaitu tajuknya Membeli Belah Dalam Talian. Dengan ada tajuk lagi di bawahnya, iaitu e-commerce. Ya, betul ya, ini perdagangan. Betul ya, bertepatan dengan maklum saja kita ni akan melangkah ke bulan Syawal, jadi pastinya ramai ni yang membeli menerusi online. Jadi ini penting untuk kita ni ketahui bersama, untuk kita ni lebih berhati-hati apabila kita ingin membeli belah dalam talian. Jadi alhamdulillah pagi ini kita bersama dengan tetamu undangan kita, iaitu Yang Mulia Puan Nomi Hafiz Zakiyah binti Haji Pawi, iaitu pegawai operasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, apa khabar Puan? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Jadi mengenai tajuk kita pada pagi ini, iaitu membeli belah dalam talian ataupun e-commerce. Jadi sebagai mukadimah, Puan bolehlah jelaskan sedikit mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi dan selamat menjalankan ibadah puasa kepada Tuan Fakir Razi dan Puan Intan dan para penonton pada Rampai Pagi pada hari ini ya. Alhamdulillah, segmen Bruset bersairan lagi pada hari ini untuk membincangkan topik yang berkaitan dengan ancaman-ancaman jenayah siber. Terlebih dahulu, pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi Radio Television Brunei di atas jemputan wawancara Rampai Pagi pada hari ini dan memberikan peluang kepada Cyber Security Brunei untuk mengongsikan dan memberikan berbagai isu semasa mengenai ancaman-ancaman jenayah siber yang berlaku pada masa ini. Okey. Topik yang akan dibincangkan pada hari ini adalah mengenai membeli belah dalam talian, di mana kita akan membincangkan lebih lanjut lagi mengenai beberapa isu jenayah siber yang sering berlaku ketika membeli belah dalam talian. Ya. Seperti kita semua sedia maklumlah, Syawal dah lagi lama makan raya ni. Betul. Saya percaya membeli belah dalam talian adalah salah satu pilihan pengguna di bulan Ramadanan ya. Selain daripada membeli belah di shopping mall, contoh-contoh di mall, di kedai-kedai ya, membeli belah dalam talian menggunakan e-commerce banyak memberi kebaikan kepada kita ni ya, sebagai pengguna. Tapi namun tani juga harus ingat akan ancaman ataupun waspada ancaman-ancaman yang boleh berlaku apabila menggunakannya, dan akan saya kongsikan lebih lanjut lagi nanti ya. Okey. Iya, jadi mungkin boleh Puan jelaskan sedikit mengenai dengan membeli belah dalam talian, iaitu e-commerce, secara lebih detail lah. Okey. Okey, seperti yang dipaparkan dalam skrin ini, membeli belah dalam talian menggunakan e-commerce atau pembelian dalam talian adalah satu bentuk perdagangan elektronik yang membolehkan pengguna membeli barang atau perkhidmatan secara langsung dari penjual melalui internet. Artinya online shopping menggunakan penyemak imbas web ataupun web browser atau aplikasi mudah alih. Misalnya kalau aplikasi mudah alih ni yang menggunakan mobile phone. Yes. To be honest, di Brunei Darussalam ni ramai menggunakan ramai pengguna membeli belah dalam talian. Kerana tarikannya itu luar biasa. Kadang-kadang ada promotion, sell yes. So yang menggunakan laman e-commerce seperti macam Tuan Fakir makan eBay kali je. eBay ataupun Amazon, Shopee, Lazada. Even di negara Brunei Darussalam sendiri pun ada laman e-commerce-nya. Contohnya Wilago. Apalagi waktu ini kan masa ketani ni tentang ketani COVID tadi artinya ketani sudah mula untuk belajar menggunakan e-dagangan ni. E-dagangan ni. Jadi macam mana ni antara salah satu tarikannya mengenai dengan e-commerce ni, dan apa sebenarnya yang membuatkan ketani kadang-kadang terdedah dengan bahaya-bahaya e-commerce ni? Kalau dapat dikongsikanlah. Okey. Contohnya cabaran-cabarannya tu kan. Okey. To be honest juga, macam kenapa kita ni tertarik? Kenapa kita ni kan mau jualkan online shopping itu? Okey. Pasalnya ia boleh akses penuh masa 24 jam. Anytime you can do your online shopping. Anytime. Subuh kah, malam kah, pagi kah. Tapi yang kedua, pasal lebih banyak pilihan. Yes, choices satu ada. Kadang-kadang size pun semua ada. Okey, sama kadang-kadang harga. Ya, harga. Kadang-kadang macam sale.
We want macam self duit. So kadang 50% siapa nak mau kan. Okey, dan banyak lagi lah Walaupun e-commerce ni banyak memberi kebaikan, tapi masih ada berbagai isu, masalah dan cabaran yang perlu kita ni ketahui lah. Antaranya adalah seperti kadai dalam talian yang palsu. Adanya. No fake lah. Yes. You have to check lah tu. That's why macam ini penting. Kadang-kadang macam Tapi macam mana tadi kamu mengenal pasti tu ataupun nyata ada orang? perbezaan. okey. Saya akan kongsikan lah pasalnya. Pasalnya seperti yang dipaparkan di skrin ni di skrin ada ni nampak. Cuba lihat perbezaan di antara kedua-dua pautan. Contohnya pautan bergetah ada perbezaannya. Satu yang asli, satu yang palsu. Okey. Contohnya lagi Fakrul ataupun Ponintana ejaan eBay tu nampak ada pautan asli, ada eBay. Tapi kalau palsunya ia membuat EB4Y. Ya, untuk mengaburi mata bis kita tu selalunya. You have to check URL lah tu. Penting. Pentingnya URL ni. Contohnya lagi Shopee. Okay, www yang aslinya www.shopee.com, tapi pautan palsunya contohnya O-nya menggunakan kosong. Yes. Okey. Cuma tujuh dengan Wilago. Kadang-kadang senang saja, macam apa je ubah sikit saja dan ini mudah terpedaya. So that's why mesti check URL ni betul-betul. So macam Wilago ni usulnya macam Wilago juga kan, tapi diubahnya ia tu instead of E ia buat nombor 3. Atau yang bahayanya dengan Nimanja tu kalau kita lihat seimbas macam sama. Tapi kalau dia benar ia menggunakan ayat itu adalah satu. Jadi itulah antara cabaran untuk melihatkan perbezaan antara kedua pautannya. Dan seterusnya macam mana? Kadang-kadang ada yang memikirkan ni apa tu namanya dengan pautan yang palsu ni sebenarnya ia terdiri jurang, tetapi mungkin ada website yang lain. Sebenarnya yes, ia masuk arah sama usulnya. Selalunya hacker ni pandai. To be honest, hacker ni pandai. So ni contohnya ni yang asli, ni yang palsu. Kadang-kadang we cannot define mana satu yang asli, mana satu yang palsu. Bezanya ia tu URL tu. So that's why you have to check. www contoh macam kami www.csb. Kadang-kadang instead of CSB ubahnya D. Kadang-kadang anda nampak. Ia macam mengambil kesempatan daripada kesilapan dan juga kecuaian kita ni, ketidaksedaran kita ni. Okay. Because of this small minor error ni boleh tanya terjebak ke hacker punya site. Kita kadang-kadang macam tadi macam yang tanya barang ini sampai. Kenapa barangku ini sampai? Kenapa duitku kena didak tapi barang dia sampai. Itu yang bahayanya lah. Kita ni percaya saja ni bukan antara contoh-contohnya saja. Ada lagi contoh yang lain mungkin dapat diketengahkan. Yes. Okey. Example-nya screen ada lagi contohnya dalam screen yang kena tunjukkan ni juga. Okey, example-nya Zalora, ini example saja, contoh saja, contoh supaya tadi faham lagi. Okey, Zalora ni sebenarnya this one sebelah kanan ni yang banyak star ni itu yang asli ya. Okay. Tapi kalau yang fake one tadi nampak Zalora tu nampak dia kena ubah instead of course zero. Jadi jadi zero. Yes. Dan lepas itu bintangnya tu macam ada banyak respon. Yes, di sana tadi nampak tu. Di sana. So artinya kalau nada rating langsung artinya macam suspicious, jangan tah. Double check lagi ataupun verify lagi. Benar ke indah? Betul ya. Dan apabila kita ni terjebak dalam aplikasi yang palsu ni, kadang-kadang kita ni memasukkan, mengkongsi kita ni punya number, PIN number, ni kongsi bank kita ni dan sebagainya. Jadi bahaya ya. Itu kalau boleh selalunya kan kadang-kadang online shopping. Pernah online shopping kan? Yes. Kadang-kadang memasukkan personal information itu, contohnya itu kadang-kadang ada kena beritahunya save ke indah. Kalau boleh jangan save. Yes. Kalau rasanya sudah terkena melalui macam terkena hacker punya site ni, call Tarus Bank. Beritahu je aku masa ni je terkena phishing. Aku masukkan semua personal information ku, apatah lagi credit card detail, which is bahaya. Kita call bank, beritahu je block dia dan aku change your password itu immediately. Tukar dia. Okay. Itu yang lepas itu kalau rasa you have to lagi lah to inform Zalora yang ada contohnya, example-nya.
Dan seterusnya, apabila kita ni membeli belah dalam talian menggunakan e-commerce, kita secara tidak langsung akan terdedah ya dengan ancaman pencurian identiti dan juga identiti. Jadi mungkin boleh dihuraikan sedikitlah mengenai dengan perkara ni. Okey. Pencurian identiti berlaku apabila orang yang tidak bertanggungjawab, contohnya pengodam, menggunakan maklumat peribadi orang lain untuk melakukan penipuan. Okey. Contoh maklumat peribadi yang Tani cakapkan tadi, yang dimaksudkan di sini ialah seperti kad kredit, email, tarikh lahir, keterlaluan dan juga identiti kad, IC. Okey. Apabila penggodam mempunyai maklumat peribadi mangsa, mereka boleh menggunakan maklumat yang dicuri itu untuk membuat pembelian palsu tiap. Kadang-kadang macam kenapa terbanyaknya, banyak tak amount yang dalam bill kan ya. So you have to check juga, mesti check juga transaction atau bill statement atau mesti. Okey. Tapi alhamdulillah institut di Brunei ni, kewangan di Brunei telah mengambil langkah berjaga-jaga keselamatan bagi mengurangkan ancaman ini. Artinya dengan melaksanakan pengesahan berbagai faktor, multi factor authentication. Contohnya one time password. Mesti itu. Kalau online shopping mesti ada one time password atau. So that kita macam dah kena pakai. Yes. Kadang-kadang itu yang bahayanya lah. So token apa mesti jual lah. Okey. Dan kita sebagai pendidik juga perlu sentiasa mengambil langkah-langkah keselamatan dalam penjagaan maklumat peribadi ini. Kalau orang minta pun kadang-kadang jangan tadi bagi. This one is very sebenarnya personal. Apatah lagi IC, email, password jangan saja dibagi. Yes. Dan apatah lagi kalau ada kita ni menerima panggilan telefon katanya untuk mengupdate kita ni punya personal detail. Yes. Jadi itu pun tidak disarankan untuk kita ni berkongsi. Okey, cerita lah ni sikitlah tapi cerita saja. Okey. Pasalnya to be honest kalau di Bursa banyak ada kena komplainnya, pernah kena telefonnya dari luar negerinya minta nombor personal account, bank account number. Tapi kami what we recommend lah Bursa, kalau rasanya bukan dari contohnya dia mengaku dari bank ni, bank. Okey. Kalau rasanya bukan dari bank, telefon bank atau I want to make sure I want to call my bank, my own bank. Contohnya macam kalau BIBD type, you call saja. Macam aku ada kena call, kenapa aku kena minta personal information melalui telefon. So you have to verify. Kadang-kadang pihak bank macam yang adanya they do the investigation lepas itu. Better, jangan dibagi. So you have to call, mesti verify bank, beritahunya okey. Aku kena minta personal information. Okey. Dan kita percaya sahaja ada lagi salah satu perkara yang baru ni mengenai Wi-Fi. Apabila menggunakan Wi-Fi palsu, apakah itu adalah salah satu daripada jenayah aktiviti siber? Normally kalau Wi-Fi palsu ni, kenapa? Contohnya, jika kita ni melalui internet, pastikan peranti yang kita gunakan itu untuk berhubung adalah menggunakan Wi-Fi yang asli. Bukan Wi-Fi yang dibuat oleh penggodam. Pasal apa? Kadang-kala jika di tempat yang memberi Wi-Fi percuma seperti di kafe, itu yang bahayanya. Ia open to everyone. So di sana ya hacker tu membuat aktivitinya. Kalau di sini barangkali alhamdulillah nada, tapi di luar negeri. Duduk saja kadang-kadang ada tahu orang check. Kadang-kadang itu ada ia nampak, you know hackers masa ni they have their own technology. So ia membaca, ia dapat melihat your password, di mana you agak. Contohnya masa tu you do your online shopping. Ia nampak semua, your credit card detail, even password, itu yang bahayanya lah. So saya akan kongsikan videonya mengenai ancaman Wi-Fi palsu dengan lebih lanjut. Okay? Jadi ada video dari Bursa. Betul. Jadi kita akan saksikan bersama. Ya. Hajat kuat tu ke call cafe kan membuat assignment. Sudah sampai sana, connect ke Wi-Fi, terus tak online shopping. Lepas itu, baru tak aku membuat kerja. Kira-kira 45 minit kemudian, ada tak aku menerima message. Ini bukan aku ni. Aku cek Wi-Fi yang aku connect tadi itu, rupanya Wi-Fi palsu. Wah, itu tadi satu video yang amat ringkas. Pengajarannya apa sebenarnya tu? Okey, artinya kalau menggunakan Wi-Fi yang palsu, contohnya kalau mengajar di kedai-kedai, di kafe-kafe, you have to check
jangan terus connect. Contoh nama keadaannya tadi Cool Cafe kan. Sekali you cakap, oh yang Cool Cafe kali ininya. Now you have to ask, apa kita punya wifi di sini, apa namanya, then check. Iya nek, kalau iya, baru tahu. Artinya it's confirm tempat Daripada prosedur. Yes, kalau kadang-kadang kita kalau dia bertanya, connect saja, this happen. Ya. Jadi Puan, mungkin boleh Puan kongsikan bersama jika ada panduan ataupun nasihat untuk pengguna yang gemar membeli belah dan talian. Okey. Sama juga saya ada kongsikan panduan ringkas keselamatan membeli belah dalam talian melalui laman sesawam. Yang pertama, hati-hati apabila menggunakan wifi awam. Pastikan peranti yang kita gunakan untuk berhubung adalah menggunakan wifi yang asli. Yang kedua, pastikan laman web menggunakan pautan HTTPS. Mesti HTTPS. Kalau online shopping, masukkan personal information, mesti check HTTPS, lepas tu bertahan data URL yang tadi atas. Pasalnya HTTPS ini adalah salah satu protokol yang lebih selamat, di mana saluran HTTPS disulitkan bagi memastikan pertukaran data laman web kekal sulit berbanding HTTP. So lepas ni online shopping, you have to check HTTPS, mesti ada padlock juga. So artinya ada sertifikat sudah tu, artinya encryption, which is kalau kami punya term encryption. Dah nampak? Yang padlock itu tuah. Yes, mesti. Mesti HTTPS satu juga. Kalau HTTP nampak tu. Kalau password 123 nampak 123 juga. Kalau HTTPS ya ubah-ubah, sulit-sulitkan lagi. Ya, alhamdulillah. Itu dia kita ikuti bersama segmen Booster, iaitu membeli belah dalam talian e-commerce. Pun masa kita memang cukup singkat sebetulnya. Apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Nomi Hafiz Zakiah binti Haji Pawi, iaitu pegawai operasi daripada Cyber Security Brunei. InsyaAllah nanti kita akan berjumpa lagi pada lain waktu dan lain masa. Thank you, Johan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.